Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu qawlana. Teman-teman Allah SWT, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita dalam siri 50 tanda-tanda orang munafik. Jadi Ustaz tadi pergi bubat jadi balik awal lah dalam pukul 10 tu awal lah pukul 10 awal. Jadi sekarang pukul 11 saya tak boleh nak tidur sebab Ustaz punya target lah nak habiskan tanda-tanda orang munafik ni. Ada 50 tanda. Jadi insya-Allah pada malam ini iaitu yang ke-9, tanda orang munafik yang ke-9 iaitu menyembunyikan ilmu pengetahuan. Menyembunyikan. Dia sebenarnya kenapa dikatakan menyembunyikan ilmu pengetahuan itu adalah munafik? Sebab munafik ni dia macam talam dua muka. Secara asasnya dia talam dua muka. Allah turunkan ilmu pengetahuan melalui Al-Quran, melalui penerangan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam oleh ulama, ijma', qiyas dan sebagainya. Maka sepatutnya kita menyampaikan. Sebab tu salah satu sifat Nabi iaitu menyampaikan. Jadi itu juga ustaz-ustaz al-ulama warasatul anbiya, ulama atau orang yang berikan ilmu itu merupakan pewaris Nabi. Sebab Nabi menyampaikan, maka naklah disampaikan. Apatah lagi bila baginda Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, maka tidak ada lagi orang yang tidak ada lah Nabi ya ba'di. Tidak ada lagi Nabi selepas aku, maka siapa yang nak menyampaikan? Ulama lah. Jadi sebab tu ulama ataupun orang-orang yang ada ilmu tetapi menyembunyikan ilmu, sifat dia dah bercanggah dah. Munafiknya dekat situ. Kerana menyembunyikan ilmu. Dia tahu. Dia tahu. Masalahnya dia tak nak bagi tahu, iaitu sembunyikan. Jadi sebab tu dia nyatakan kat sini, kata apa? Maksud menyembunyikan ilmu pengetahuan ialah orang-orang yang memiliki ilmu. Dia mempunyai ilmu. Ilmu yang benar lah, ilmu yang betul lah, jangan ilmu yang salah. Ilmu yang salah, ilmu hitam dan sebagainya. Apabila ditanya orang lain sedangkan dia mengerti persoalan yang ditanyakan tetapi tidak menjelaskannya. Jadi itu dikatakan perbuatan ini akan menghalang kemajuan umat Islam dalam segala bidang dan juga menutup segala kebenaran. Itu masalahnya. Okey, kita ambil contoh. Menghalang kemajuan Islam. Dia tahu ilmu tentang suatu benda, tentang sains, tentang buat kapal terbang, tentang buat helikopter, tentang apa dan sebagainya, tentang suatu rahsia, resepi ke yang sedap ke dan sebagainya, ataupun apa-apa sajalah, tapi dia sembunyikan, tak nak share. Sedangkan sharing, of course lah, kita selalu katakan sharing is caring. Sharing is caring, tapi dalam masa sama strategi bisnes sekarang ni pun sebenarnya dia sharing. Dia pandai buat apa, dia pandai kita katakan contoh tentang laptop, komputer, apa-apa, maka dia share ilmu-ilmu dia. Maka orang mengambil ilmu daripada dia tetapi dalam masa sama akan menggunakan khidmat dia. Dia macam tu. Modelnya sekarang salah satu strateginya ialah sharing. Kena sharing. Tapi kalau tak share, itulah menutup segala kebenaran. Okey, menutup segala kebenaran ni tuan-tuan Allah SWT. Ustaz baru tengok profil Allah peguam. Jadi peguam syar'i. Ingatlah pula nak jadi ni hujung-hujung usia ni kadang-kadang terasa nak jadi lawyer syar'i, lawyer civil tu dah tak nak lah, dan payah lah sebab menafikan kebenaran. Orang mencuri kita tak curi, orang bunuh kita kata tak bunuh, orang merogol kita kata tak merogol, bahkan dia yang dirogol dan sebagainya. Itu tak boleh. Nak menyembunyikan ilmu, menutup kebenaran, itu tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab tu Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 159, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab
ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan, disembunyikan apa yang Allah turunkan. Di antara beberapa keterangan dan petunjuk, Allah cerita tentang tu, cerita tentang ni, bagi apa yang tak ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran dan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, nescaya mereka itu dikutuk oleh Allah. Allah melaknat. Kutuk ni Allah laknat. Bila kata ada perkataan Allah yang menunjukkan laknat, maka ia merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Bila kata Allah laknat dan dikutuk oleh orang-orang yang mengutuknya. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Tuan-tuan Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 187 ni Allah mengatakan, ingatlah ketika Allah mengambil janji orang-orang ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Ahli kitab ni iaitu orang-orang Yahudi dan Nasara yang arif tentang kitab-kitab Taurat, Zabur dan sebagainya. Ahli kitab. Maksudnya selain pada ayat Al-Quran itu, mereka dipanggil sebagai ahli kitab yang arif tentang segala kitab-kitab yang lain sebelum kedatangan Al-Quran. Jadi hendaklah kamu terangkan kitab kepada manusia. Jadi Allah turunkan itu supaya mereka ni terang. Mereka menerangkan, mereka mencerahkan, mereka memberi penerangan, mengajar dan sebagainya. Macam insya-Allah macam saya malam ni lah. Rasa terima kasih Nizam, siapa ni? Sofia, Riza, siapa lagi? Insya-Allah kita berada dalam taman syurga. Dalam taman syurga. Jadi hendaklah kamu terangkan kitab kepada manusia dan janganlah kamu sembunyikan. Tetapi lalu mereka lemparkan perjanjian itu di belakang punggungnya, iaitu tidak menepati perjanjian untuk mereka menerangkan, mencerahkan, mengajar manusia pada masa tersebut. Dan mereka jual perjanjian itu dengan wang yang sedikit. Ini tuan-tuan Allah SWT, inilah masalahnya kan. Masalah macam peguam dan sebagainya. Dia ada perkara yang sebenar, dia tahu apa yang sebenar. Ataupun orang yang berkedudukan, orang yang tahu, dia tahu tetapi kerana dibayar, dia tak nak mengeluarkan fatwa. Ataupun dia tarik balik fatwa yang dah betul. Ataupun dia apa-apa sajalah. Dan ini juga terkena kita kata dia tahu ini memberikan janji palsu, penyaksian palsu. Memberikan penyaksian yang palsu. Penyaksian palsu lah, contoh kita kata dia seorang tu merogol orang, dia merogol orang tetapi ataupun membunuh orang, tetapi ada saksi mengatakan bahawa bukan dia yang membunuh, bukan dia yang rogol, dia masa tu bersama dengan saya ada dekat rumah contohnya. Jadi orang tu memberikan penyaksian yang palsu kan. Itu sebab apa? Washtara bihi thamanan qalila, kerana Allah kata sedikit kan, dengan wang yang sedikit. Ada orang cakap ini dengan wang yang sedikit, bagi Allah sedikit kan. Bagi Allah sedikit, kita kan sudah banyak dah, 1,000, 2,000, 10,000 kan, 100,000 contohnya. Banyak 100,000, takkan tak nak bagi. Itu wang penyaksian palsu. Orang tu berzina, orang ni merogol, orang tu pelacur dan sebagainya. Jadi kerana apa? Kerana Allah kata thamanan qalila, kamu diberi wang yang sedikit. Mana tak sedikitnya kan. Salah satu benda yang jangan kita tinggal iaitu apa? Solat 2 rakaat sebelum subuh kan. Lebih baik apa kata Nabi SAW, rakaatanil fajr, 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya sekali. Bayangkanlah, baru 2 rakaat kan. Sebab tu Allah katakan apa yang kamu ambil ni sikit apa kamu ambil ni kan. Sikit je, bukan banyak pun. Jadi kenapa? Maka amat jahat apa yang mereka jual itu. Jual apa? Kebenaran itu dijual.
Kita ada kuasa, kita tahu benda yang sebenar tapi kita tak nyatakan. Kan? Jadi itu salah satunya. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahul jima yaumal qiyamati fakatamahu uljima yaunal qiyamati bilijamin min nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya sesuatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, dia tanya, orang tahu, dia tahu tapi dia sembunyikannya kebenaran itu, maka di hari kiamat nanti dia akan dikendalikan dengan kendalian api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis daripada Atha. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, maksudnya daripada Ibnu Umar, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu sedang ia tidak mahu mengamalkannya, nescaya ilmunya tidak bertambah melainkan kesombongan belaka. Macam gitulah. So macam Ustaz, alhamdulillah nak bolehkan jadi macam ni apa semua, kita menadah kitab. Dekat surau, dekat masjid apa semua kan, kita ada buku tulisan catatan kita apa semua. Kadang kita ditegur, saya ditegur, dia kata, panggil Syam, dia kata, baca ke apa yang ditulis tu, apa yang Ustaz tulis, apa yang Ustaz mengajar-ngajar tu apa semua, kita tulis salih apa semua kan. Jadi dan terus kita amalkan, maka ilmu tu berkat sehingga kita boleh ajar balik kan. Begitulah bermulanya saya pun pada masa tersebut. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang ke-9, yang ke-9 insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang untuk tanda-tanda orang munafik yang ke-10. Jadi aku lupa lihadza wa astaghfirullahal azim. Jadi bawah saya boleh tidur. Seminit Ustaz nak ni. Ustaz nak tadi Ustaz pergi rawat dekat Bangi kan, setelah hari yang ke-7. Rawat orang tu, alhamdulillah hilang sakit-sakit kepala, bahu belakang apa semua, gangguan emosi, dia sakit dada dan sebagainya. Okey, alhamdulillah hilang. Kemudian kalau ada tanda-tanda macam tu, dia ada sakit-sakit, ada benda kat rumah, ada jin kat rumah. Jadi yang Ustaz pernah sebut yang jin tu, salah seorang budak tu, anak dia nama Aina, dia suka pintal rambut. Dia pintal rambut ni dia pintal. Hari yang Ustaz pergi, hari pertama pergi tu, minggu lepas, dah dia pintal sampai hari tu 20 kali dia pintal. Ustaz perhati tengok. Kita paling lain sikit apa semua, tengok dia pintal balik. Kan? Jin tu jadi apa yang berlaku tadi, jin tu alhamdulillah dah hilang daripada rumah. Jadi nak kena buat selama 7 hari. Susah siapa yang kalau ada dia macam mana nak tahu ada jin kat rumah. Dan yang pertama, susah bangun subuh. Tu jin ada kat rumah. Jin setan lah. Sebenarnya setan lah yang ada kat rumah tu. Setan tu daripada jin. Nak jin kafir. Maka dia panggil setan. Tapi setan pun sebenarnya marah kalau Ustaz panggil dia setan. Sebab tu Ustaz panggil jin. Padahal dia sebenarnya setan sebab dia jahat, mengganggu orang. Satu, susah bangun subuh. Yang kedua, jadi panah barang. Kalau mak ayah panah barang, hubungan suami isteri panah barang, adik-beradik pun panas, bergaduh je apa semua itu. Kemudian apa Ustaz cakap tadi, orang dalam rumah sakit-sakit kan, bahu sakit belakang, sakit kepala atas apa alasan lah kan. Saya sakit bahu kerana pikul barang, saya sakit migraine banyak Ustaz buang kan, alhamdulillah. Dan apa lagi, bunyi. Kalau bunyi tu bunyi apa? Main guli. Tong. Dia kata orang sebelah, ataupun kau punya anak ni duduk main guli ke? Ataupun bunyi apa? Bunyi main serik kursi meja. Bukan main lah, kursi meja. Kiuk pukul 2 pagi tetap malam. Ataupun tabu pasir, ataupun bunyi benda jatuh bom. Saya kat Kuala Selangor, Ustaz pergi, masa pergi pun bom bunyi. Jadi Ustaz tanya dia, Kak, ada bela kucing ke? Ada. Mana kucing? Ni kucing kat tepi dia. Tapi bunyi kucing. Kebetulan masa tu Ustaz cakap dengan jin. Jin, tu kucing ke? Habis apa? Ustaz tanya dia, habis apa? Kawan katanya. Kawan katanya kan.
Jadi gong gong punya. Itu hari sekali apa semua. Ada dekat Kampung Melayu Subang. Nak, cuma setengah sembahyang maghrib, gong jatuh. 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 Jatuh atas bumbu. Lepas tu dia solat dah tak khusyuk. Lepas tu dia panggil ustaz pergi. Kamu ni jin daripada mana? Ustaz, dia kata aku tu bang. Tu bang, aku nampak rumah ni kosong. Rumah ni kosong lah sebab ustaz dah halau jin, segala jin ada rumah tu. Dah halau, dah masuk Islam semua. Pergi ke masjid Kampung Melayu Subang tu, Masjid Anwar tu. Kan? Penuh lah kat suruh jinnya. Alhamdulillah jin baik Islam. Jadi jin tu kata, aku jatuh. Dia kata, aku turun dah, aku jatuh. Aku jatuh. Lepas tu Ustaz Islamkan dia. Dia pun cakap pasal borak dengan dia banyak lah. Ni apa tu kan. Lepas tu Ustaz test dengan dia. Ni minyak kasuri Ustaz test. Ustaz test, Ustaz spray. Ustaz spray. Nak spray. Spray tu. Gosok. Panah. Apa pun dari panah ni, apa semua minyak pun ni panah ni. Panah Ustaz. Lepas tu bila dia masuk Islam, Ji, ini bukan dah bau sedap. Dia pun ambil cium. Sedap lah bau Ustaz. Ustaz, dia kata, boleh rawat aku punya sayap tak? Dia kata, jatuh malam tu. Dia kata jatuh terus sakit. Dia kata sakit. Dia kata, ni aku sakit dekat belakang. Jadi yang itu tu perempuan, isteri dia. Ustaz pun bagi kat suami dia. So suami dia apa? Spray. Jin cakap, ni sayap aku ni Ustaz. Jadi suami dia spray. Dia gosok. Alhamdulillah Ustaz, dah okey dah. Dia kata sayap dia dah okey dah. Maksudnya apa? Ubat ni, kasuri ni menjadi racun kepada jin. Menjadi racun kepada jin, tetapi dalam masa sama menjadi ubat juga kepada jin. Dan manusia lah ubat kepada jin tu. Sembuhlah pula. Jin punya sayap. Dia kata, Ustaz alhamdulillah dah. Ni apa semua. Kan nanti pergi masjid Saya pun cakap pergi duduk masjid lah pada dia. Jadi alhamdulillah. Ni So siapa nak mengempen pula bukan Ustaz nak share benda yang baik. Okey. Kalau nak WhatsApp je kat Ustaz. 011-1144-8987. Kalau nak Ustaz boleh post. Harganya RM35. Post berapa kat Malaysia ni dalam RM8. Macam tu je lah. Siapa nak bayi tak boleh tidur, atau sakit kepala, sakit bahu, sakit belakang macam migraine tu, spray je. Dia selalu duduk dengan migraine. Sebab banyak buah migraine. Dia duduk kat sini, tepuk kat sini, dan dua sini. Selalunya dia akan sebelah sakit. Sebelah sakit ataupun dua belah sakit, tapi sebelah lagi sakit. Selalu banyak sebelah kiri lah sebenarnya. Dia macam tu. Untuk sakit bahu, sakit belakang, spray. Lenguh-lenguh. Ni selalunya kalau benda tu duduk, dia setankan jin kan, boleh masuk dalam badan, saluran darah dia. Mana dia parking, lepas tu dia sakit. Selalunya kalau sakit bahu ni, dia akan keras. Ni lembut. Tapi kalau keras, dia ada sebesar ni. Sebesar ibu jari ni, dia akan berketul. Tu tempat dia. So gunanya ambil ni, spray dan gosok-gosok, baca Fatihah 3 kali. Tu cara dia. Samalah. Kalau kat belakang pun sama. Mana kita sakit, dia akan ada benjol. Dia akan ada benjol. Sebesar tengoklah besar, tapi dia memang ada benjol. Kita tekan macam tu. So baca spray benda ni. Kalau panas dia ada. Kalau kalau panas tu maksudnya letak tangan kanan, contoh kalau kat sini kan, letak tangan kanan, baca Fatihah 3 kali. Macam tu kan. Jadi saya dah buat banyak. Itu hari dekat Selayang, spray tu apa semua bersilat. Bersilat apa semua. Bersilat lah pula ni apa semua. Sebab ni itu hari dekat mana saya lupa, minggu lepas. Spray tu apa semua. Bertempik apa semua kan. Bertempik. Sebab apa? Sebab ada jin dalam badan. Tapi janganlah pun takut pula ni apa semua kan. Kalau bayi menangis, siapa kat sini. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan nak, boleh je. Ni minyak kasturi Ustaz dah ruqyah 21 kali. InsyaAllah banyak kegunaannya. Sebab ada kalau sakit-sakit macam tu, kadang dia kalau tak degil tu boleh je macam tu. Kalau degil tu baca lagi Fatihah 3 kali. Kalau degil lagi kita kena call Ustaz lah kan. Mungkin sihir ke saka ke apa semua. Bila spray benda ni, itu hari Ustaz buang saka. Buang tu saka. Dia bubat sejak tahun 90 tak sembuh-sembuh kan. Ustaz kata bang, ulu kaki boleh tak? Ulu kaki. Sebab spray tu kaki dia. Ni Ustaz ni dia ni. Dia tak lawan. Ataupun cari Ustaz buang Datuk Datin yang dekat Gombak. Dia 40 tahun kena sihir.
sihir ni sihir. Dia sihir dengan Tok Cha. Tok Cha tahu Tok Cha? Tok Cha ni sambil Buddha gini apa semua. Dia duduk lunjung macam tu, sak spray kaki dia. Allah, nak aku ke? Mana pagan aku nak tetak ustaz ni apa semua. Nak macam tu. Kan? Tapi alhamdulillah tak semelih dia. Sebenarnya tegam semelih dia. Kan? Sampai kata apa? Dia masuk Islam akhirnya. Dia Tok Cha dekat Pasir Mas, Sami Buddha. Dia kuat kalau Sami Buddha tu, sebab ramai yang pergi rawat dia tu. Bayangkanlah 40 tahun dia cuba buang, habis Tok Guru saya kata habis ustaz, habis Tok Guru. Tapi dia pergi Mekah balik, jumpakanlah dengan seorang yang boleh sembuh. 2 minggu lepas tu dia pun alhamdulillah dengan izin Allah semuanya dia dapat buang. Ada yang pengsan, pergi lari balik. Budak tahfiz dia kata 4 orang lari, 4 orang ke berapa orang pengsan kena ni. Ustaz pula tu pakai jubah baru lepas mengajar masa tu. Kan, payah. Kan, nak ruyah dia tu kena keliling, duduk berdiri apa semua, tak boleh duduk macam biasa. Kan. Tapi dengan ni nak seperti benda ni menggelepah dia. Masya-Allah. So saya rasa setakat dulu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lain kali insya-Allah. Terima kasih pada yang dengar. Kalau boleh share lah banyak-banyak. Kita sedia dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Dan video ni juga Ustaz ada rakam dan akan masukkan dalam YouTube Ustaz Kupus. Dalam tu banyak sembelih jin lah, taji ke masjid lah, macam-macam tu boleh tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.